warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najihah binti Muhammad Mazlan. Saya Nur Syazrina binti Arifin. Saya Siti Nur Atika binti Mahmud Rawi. Bersama kami dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dan e-portfolio pedagogi kredit. Kami merupakan pelajar semester 4. Seperti yang kita ketahui, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna telah melibatkan antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru, yang mana pembelajaran tidak terhad hanya kepada guru. Ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna apabila dikongsikan bersama. Jadi, seperti dalam tugasan yang kami jalankan yang melibatkan kod kursus MPU 3092 Pendidikan Islam dan IDOP 3073 Budaya dan Pembelajaran yang mendukung satu big idea, iaitu peradaban sosial budaya sejagat. Bagi subjek MPU 3092 Pendidikan Islam, hasil pembelajaran kursus atau CLO iaitu menjelaskan sebagaimana sistem kehidupan yang ada dalam agama Islam. Begitu juga dalam HPK, hasil pembelajaran khusus bagi subjek IDOP 3073 yang mana adalah untuk merancang langkah-langkah pengurusan bilik darjah mesra budaya di Malaysia. Jadi, hasil pembelajaran khusus ini dapat diperoleh daripada RMK yang diberikan pada semester awal. Yang mana kedua-dua perkara tersebut adalah untuk mendukung satu big idea, iaitu peradaban sosial budaya sejagat. Dalam essential question atau persoalan penting yang boleh didapati dalam tugasan ini ialah bagaimanakah merancang plan pengurusan bilik darjah mesra budaya, bagaimanakah sistem kehidupan dalam Islam membentuk budaya madani, dan sejauh manakah bilik darjah mesra budaya membentuk model insan yang sejagat. Jadi, persoalannya bagaimanakah untuk mencapai hasil pembelajaran khusus dan merungkai persoalan penting dalam tugasan ini. Jadi, kami telah menjadikan model pembelajaran pelajar sebagai satu titik tolak dalam kami menghuraikan atau mencari maklumat tentang apa yang diinginkan dalam kursus ini, dalam tugasan ini. Mana dalam model pembelajaran pelajar terdapat tiga komponen penting yang menjadi tonggak dalam model ini. Yang pertama, belajar cara belajar. Yang kedua, perhubungan. Dan yang ketiga, aspirasi. Dalam belajar cara belajar, yang pertama, metakognitif, yang mana kami telah membuka minda kami untuk belajar dengan berfikir dengan secara baru, yang mana kita perlu merancang cara untuk mencapai the big idea. Untuk merancang cara untuk mencapai big idea, kita perlu kami telah memahami dahulu soalan tugasan yang diinginkan. Setelah kami memahami, kami akan mencari bahan bacaan seperti buku dan bahan di internet untuk menambahkan lagi kefahaman kami dan menambah lagi ilmu kami tentang tugasan ini. Bahkan kami telah mendengar taklimat yang disampaikan oleh pensyarah bagi mengelakkan ketidaksefahaman dalam melaksanakan tugasan ini. Seterusnya, dalam belajar cara belajar yang kedua, iaitu maklum balas. Kami juga telah mendapat maklum balas daripada pensyarah, yang mana pensyarah ini tidak lekang dari menjawab soalan pelajar, yang mana pelajar ini bertanya untuk mengelakkan ketidaksefahaman dalam tugasan tersebut. Bahkan pensyarah sanggup melakukan taklimat kali kedua bagi memastikan kesemua pelajar dapat memahami dan dapat melaksanakan dengan baik dalam tugasan ini.
seterusnya dalam perhubungan, yang mana dalam perhubungan adalah merangkai, yang mana merangkai ini ialah kolaboratif antara pensyarah dan rakan, yang mana bagi mendapatkan satu fahaman yang sama dalam melaksanakan tugasan ini bagi mencapai big idea yang diinginkan. Jadi kami telah berkolaboratif dengan pensyarah melalui medium-medium seperti WhatsApp dan Telegram bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Dalam kesempurnaan ini dapat membina idea baharu dengan dorongan motivasi oleh pensyarah dan rakan, yang mana perkara ini dapat dilihat apabila kami melaksanakan Google Meet oleh kedua-dua pensyarah, iaitu daripada pensyarah MPU 3092 dan EDUP 3073 bagi mendapatkan satu fahaman yang sama. Seperti contoh dalam essential question, sejauh manakah bilik darjah mesra budaya membentuk model insan yang sejagat. Daripada soalan ini, pensyarah dan rakan yang ada dalam Google Meet itu bersama-sama berkongsi jawapan, yang mana jawapan yang diberikan oleh pensyarah adalah seperti bilik darjah mesra budaya yang menekankan persekitaran yang bersih akan mampu melahirkan insan yang menyukai kebersihan diri dan tempat belajar, yang mana kebersihan ini adalah amat dituntut oleh semua budaya ataupun sebuah agama. Jadi sama juga seperti dalam agama Islam yang menekankan kebersihan seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang maksudnya sesungguhnya Allah ni mengasihi orang yang banyak bertaubat dan orang yang sentiasa mensucikan diri. Jadi dapat dikaitkan dengan MPU dan EDUP 3073 yang akan menuju kepada peradaban sosial budaya sejagat, yang mana kalau murid ini dia daripada kecil kita asah jadi menjaga kebersihan, lama-lama dia akan lama-kelamaan dia akan melakukan itu dengan ikhlas. Maksudnya dia akan menjaga kebersihan diri tanpa disuruh. Sebagai seorang pelajar, kami mencari pendekatan yang berkesan dan mudah untuk belajar. Terdapat pelbagai platform yang digunakan oleh kami untuk menghasilkan kedua-dua tugasan tersebut. Antaranya adalah pemanfaatan digital yang mana telah diaplikasikan oleh kami untuk mencari pelbagai maklumat yang sahih. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai aplikasi percuma di internet yang boleh digunakan untuk mencari sumber bahan rujukan. Antaranya PDF, Google Classroom, Google Scholar, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Kesemua aplikasi ini telah diguna pakai sepenuhnya oleh kami untuk menyempurnakan tugasan penulisan akademik. Sebagai contoh, dalam menyiapkan tugasan EDUP 3073 dan MPU 3092, penulisan akademik yang mana kami dikehendaki untuk menghasilkan sebuah penulisan tentang pengaplikasian kemahiran sistem pendidikan Islam yang berkonsepkan syumuliah dalam konteks rangka-rangka pengurusan bilik darjah mesra budaya dalam masyarakat Malaysia. Oleh itu, kami telah menggunakan Google Scholar untuk mendapatkan artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal yang autentik yang berkaitan dengan tugasan tersebut, manakala dari segi penggunaan Google Meet dan WhatsApp juga digunakan untuk berbincang di antara rakan-rakan dan juga para pensyarah dalam menyiapkan tugasan tersebut. Dengan adanya pemanfaatan digital ini juga dapat memotivasikan kami dalam memudahkan penghasilan kerja khusus serta memberi peluang kepada kami untuk menerokai kelebihan pemanfaatan digital dalam penghasilan kerja khusus. Selain itu, perbincangan kumpulan juga turut diadakan. Dengan ini, kami dapat berkongsi pendapat ataupun bertukar idea sesama kami. Terutama pada musim pandemik ini, sudah tentu kami menggunakan sepenuhnya TMK, iaitu membuat perbincangan melalui pengaplikasian WhatsApp, Google Meet dan sebagainya. Walaupun perbincangan tidak boleh dilakukan secara bersemuka, tetapi kami berusaha menggunakan TMK di atas talian
supaya kami dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan tugas dan kerja khusus dengan baik tanpa sebarang gangguan. Dan akhir sekali adalah bimbingan. Bimbingan daripada pensyarah subjek dalam memberi maklumat amat membantu kami dalam memastikan objektif pembelajaran tercapai. Dalam pencarian maklumat tentang peradaban sosial budaya sejagat, kami mendapat bimbingan bersama-sama pensyarah penyelaras kedua-dua kursus yang digabung iaitu EDUP 3073 dan MPU 3092 melalui aplikasi Google Meet dan Telegram. Para pensyarah berkongsi maklumat tentang BID yang dihasilkan oleh mereka dan diterangkan kepada kami supaya dapat memahami kehendak soalan kerja khusus. Daripada kedua-dua pensyarah daripada kursus yang digabungkan, maka kami mendapat hasil maklum balas yang positif dan perlu membuat sedikit penambahbaikan supaya dapat menghasilkan penulisan akademik yang berkualiti merujuk kepada rubrik pemakahan kerja khusus. Segala pendekatan dan juga model yang telah kami kongsikan sebentar tadi sebenarnya telah memenuhi ke-66 elemen 6C dalam diri pelajar. Di mana kompetensi pembelajaran bermakna 6C ini terdiri daripada sahsiah, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan juga pemikiran kritis. Elemen sahsiah dapat dibina dalam diri pelajar apabila kami bertanggungjawab dalam menentukan hala tuju pembelajaran kendiri. Selain itu, sifat-sifat seperti kegigihan, ketabahan dan juga daya tahan dapat diterapkan semasa dalam menyiapkan tugasan pembelajaran bermakna ini. Kreativiti pula berlaku apabila terdapat percambahan dan juga gabung jalin idea bagi menghasilkan satu big idea iaitu peradaban sosial budaya sejagat daripada dua subjek yang berbeza semestinya memerlukan idea dan juga penyelesaian yang baharu. Justru itu, berlakulah kolaboratif di mana kami saling belajar, berkongsi dan juga menyumbang kepada ahli kumpulan demi berlakunya silang budaya. Dengan secara tidak langsung, kami dapat mempraktiskan komunikasi yang berkesan dengan pelbagai gaya dan juga alatan, sama ada dengan menggunakan Google Meet, WhatsApp maupun Telegram. Aspek kewarganegaraan juga tidak dilupakan apatah lagi dalam menyiapkan kerja khusus subjek budaya. Pelajar memiliki pemikiran global dan juga mempertimbangkan isu-isu global. Elemen yang terakhir sekali iaitu pemikiran kritis dapat dihasilkan apabila pelajar dapat menilai maklumat dan hujah secara kritikal, membina pengetahuan bermakna dan juga menerapkannya dalam situasi yang sebenar. Seterusnya adalah produk ataupun pengetahuan yang dihasilkan dalam pelaksanaan KPPB. Pengetahuan baru yang diperolehi adalah bagaimana pendidikan Islam ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran pengurusan bilik darjah dan menghasilkan satu big idea iaitu peradaban sosial budaya sejagat. Dengan ini hasillah satu produk iaitu esei dengan tajuk Langkah-langkah menguruskan bilik darjah mesra budaya. Proses pelaksanaan KPPB ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam yang memerlukan pelajar untuk membaca dan memilih sumber rujukan yang lebih tepat dan meluas. Oleh itu, kekuatan utama KPPB ini ialah dapat membina pelajar yang inovatif dalam menyelesaikan masalah dan juga dapat membina kepimpinan di dalam diri pelajar. Jelaslah bahawa tugasan ini bukan hanya sekadar tugasan kerja khusus tetapi juga dapat membina pengetahuan, ilmu dan juga kemahiran. Seterusnya, cabaran atau halangan yang kami hadapi semasa melakukan tugasan ini adalah yang pertama, capaian internet yang lemah dan kurang memuaskan di satu tempat menyukarkan pelajar mencari dan mempelbagaikan maklumat daripada sumber yang pelbagai. Yang kedua adalah kekangan pandemik yang menyebabkan pergerakan terbatas untuk pelajar menelaah bahan-bahan bacaan dan mempelbagaikan lagi sumber rujukan yang terdapat di perpustakaan. Manakala carangan penambahbaikan pada masa akan datang, yang pertama adalah meningkatkan pembelajaran kendiri. MPDL dapat meningkatkan komunikasi antara rakan dan pensyarah bagi kedua belah pihak agar dapat mencapai big idea yang diinginkan. Yang terakhir adalah tugasan MPDL seharusnya berfokuskan kepada tugasan berkumpulan kerana idea boleh digabung jaringkan dan kreativiti agar hasil tugasan kerja khusus lebih berinformasi. Sekian itu sahaja daripada pembentangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.